Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Banyak pertanyaan untuk menjadi traveller ni. Dia menyebabkan kadang-kadang orang yang nak mula jadi traveller ni dia risau daripada airport, nak ke penginapan tu macam mana mula-mula. Jadi hari ni saya berikan tips yang mudah, dan memang kalau dah dapat tips ni, insyaAllah pada masa yang lain mudahkan bagi traveller-traveller yang baru nak berjinak-jinak ataupun belajar bagaimana nak dapatkan pengangkutan yang terbaik daripada airport ke penginapan ataupun nak sebaliknya lah bila nak balik. Jadi yang pertama tu, kalau kita melihat bahawa selepas kita dah booking tiket, kita dah sampailah ke setengah lapangan terbang ataupun airport tu, maka katakanlah kita dalam kumpulan sama ada kumpulan kecil ataupun sedana ataupun kumpulan yang besar, maka kita akan melihat ada beberapa lapangan terbang lah. Contohnya saya beri di sini beberapa. Itu contohnya kalau kita lihat yang pertama di Hanoi. Hanoi ni satu Noi Bai airport. Jadi di Hanoi ni agak mudah sikit lah. Sebab di Hanoi ni dia, kalau kita nak pergi daripada Hanoi ke Old Quarter ataupun daripada airport ke Hanoi tu, dia ada banyak cara pengangkutan, di mana kalau kita satu kumpulan yang kecil, kita boleh terus ke meja taksi dan kita ambil taksi tu lebih kurang $10 lah kalau kita ada 4 orang. Kalau kita lebih 10, kita terus ambil pengangkutan yang dalam saiz kita panggil coaster lah. Jadi kalau kita lihat, kalau ada lagi ramai, maka kita boleh ambil minibus. Di situ ditunjukkan bahawa ada coaster yang boleh muat 15 ataupun 16 penumpang, dan juga yang satu tu ialah kita boleh muat dalam 25 orang. Jadi itu bergantung. Bagaimana pula kalau di tempat lain, contohnya di Australia, dia pun ada juga pengangkutan. Tapi untuk Australia, untuk Jepun, Korea dan negara maju ni biasanya dia ada banyak jenis pengangkutan yang kita boleh gunakan bergantung kepada bilangan kita dalam satu kumpulan. Biasanya negara maju ni dia ada pengangkutan bas dan sebagainya. Jadi bas itu kita dapat berdasarkan kepada satu tempat duduk. Berbanding dengan Vietnam tadi, kita sewa charter terus lebih mudah dan lebih murah. Jadi kalau ambil satu taksi $10 kalau di Vietnam, tapi kalau ambil satu coaster ataupun yang berbentuk pengangkutan boleh muat 16 orang, cuma $20. Jadi lebih sesuai kalau kita terus ambil pengangkutan yang lebih besar. Itu contohnya. Tapi kalau tempat-tempat yang lain, maka kita boleh pergi kepada information center lah. Information center untuk mengetahui manakah cara pengangkutan yang terbaik untuk pergi kepada penginapan kita yang pertama bila kita sampai suatu negara itu. Kita dah booking kan penginapan kita dalam booking.com, Agoda, dalam berbagai-bagai hotel.com dan sebagainya, Expedia. Maka senang aja kita cetakkan kita punya slip, kita punya penginapan tu daripada internet yang kita terima tu, kita cetak seperti dalam skrin tu, and then kita terus pergi ke information center. Sebuah negara yang majulah. Kalau di Vietnam tadi mudah aja, terus pergi kepada taksi tu, tunjuk aja, tadi akan hantar lah, dan bayaran tiket tu ataupun kos pengangkutan dia dah tetap. Tapi kalau kita pergi travel ramai ni, katakan ada berapa orang, maka tourist information center dia akan cadangkan kalau berapa orang, maka kita akan tanya mana pengangkutan yang sesuai dengan kos bajet kita, dan seterusnya kita akan pilihlah apa yang dicadangkan itu. Dan biasanya dia akan tengok terus kepada hotel kita, dia akan terus cadangkan manakah pengangkutan yang terbaik dengan kos yang terbaik berdasarkan bajet kita yang kita cakap tadi. Katakan bajet kita sekian-sekian, maka dicadangkan yang ini. Kalau bajet kita lebih baik, dia akan cadangkan naik teksi dan sebagainya. Jadi ini amat mudah sebenarnya untuk traveller. Jadi jangan risau, mana pergi sampai airport saja terus ke counter information center, tunjukkan saja slip anda punya penginapan yang pertama tu. Dia akan cadangkan mana yang terbaik. Contohnya macam saya dulu ialah saya telah yang pertama tu nak duduk Hotel Nagoya Sakae, maka saya tunjukkan aja, terus dia kata ini yang paling bagus ialah gunakan bas. Dengan bilangan travel dalam kumpulan saya lebih kurang ada 28 orang itu, maka dia kata guna bas yang paling bagus. Sebab dia kata turun bas saja, jalan depan seberang jalan terus dapat jumpa hotel saya. Biasanya memang kalau negara maju ni kereta api lebih murah lah, tetapi kereta api ni dia punya
stesen tu jarak dia kadang-kadang mungkin tidak sesuai untuk kita bergerak terus ke hotel, mungkin kena jalan lagi dengan bawa beg dan sebagainya. Jadi dekat situlah pertimbangan yang kita perlu fikir, bukan hanya pada kos tetapi bagaimana kita nak bergerak secara beramai-ramai tu dalam keadaan orang ramai tu, maka itulah pertimbangan yang sewajarnya. Sebab itu sebaiknya kalau kita dapatlah menyewa penginapan kalau nak travel ni ialah sebaik-baiknya memang berhampiran sama ada dengan stesen ataupun perhentian bas ataupun perhentian kereta api. Jadi memudahkan kita nak merancang bukan saja dari segi kos tetapi dari segi masa pergerakan dan sebagainya, itu memudahkan kita sendiri. Itulah cadangan bagi yang mungkin nak baru nak berjinak-jinak ataupun belajar bagaimana nak bergerak dari airport ke bandar ataupun ke penginapan yang pertama. Okey. Dan seterusnya bila kita dah jalan dah seterusnya bila dah dapat hotel yang pertama tu, maka tak ada masalah lah, kita terus sajalah melaksanakan kita punya itinerary tu, berjalan dan sebagainya. Jadi kita berpindah dari satu bandar ke satu bandar dan sebagainya. Tetapi bila kita nak balik pula, jadi bagaimanakah penginapan yang hari terakhir tu untuk kita bergerak esoknya ke airport. Jadi itu pun adalah satu perancangan juga yang baik. Sebaik-baiknya tips yang saya boleh berikan ialah bagaimana kita nak bergerak dari penginapan ke airport, maka penginapan yang terakhir itu kita mesti buat kajian dulu. Di mana penginapan yang terakhir itu mestilah berhampiran airport. Sebab biasanya mudah macam ni. Kita biasanya jangan ambil flight awal pagi. Tapi kadang-kadang flight ni tak boleh dielak. Kadang-kadang pukul 9 pagi flight, pukul 10 pagi. Tapi kalau kita ambil penginapan itu agak susah ataupun jauh daripada airport, maka ia akan menyebabkan kita menghadapi kesukaran ataupun mungkin kita tergesa-gesa lah pagi itu. Jadi kalau kita dah rancang, contohnya dari airport, dah ada pengangkutan mudah, kosnya pula murah seperti yang saya tunjukkan situ, maka itulah yang terbaiknya kita duduk penginapan yang tersebut. Dengan sini saya lihat contohlah, macam kami pergi dulu duduk di Banana Hammock. Di situ jelas dalam Banana Hammock tu dinyatakan bahawa bagaimana daripada lokasi dia tu nak bergerak ke airport, nak bergerak ke lokasi stesen, semua stesen dia ada nyatakan secara lengkap dengan kosnya sekali. Jadi ini memudahkan kita merancang bukan saja dari segi masa tetapi dari segi kos keseluruhan bajet travel kita. Tentu kan mudah kan begitu? Dia boleh tahu. Katakan dari airport, dari penginapan ke airport lebih kurang dalam 30 minit. Jadi kita lebih kurang, kalau 30 minit campur dengan 3 jam nanti di airport, lebih kurang 3 jam setengah. Jadi sesuai. Jadi sebab kalau kita nak sewa berhampiran dengan airport, semakin dekat pada airport, makin kos penginapan itu lebih mahal. Jadi inilah antara tips bagaimana seorang pengembara ataupun traveller itu dapat merancang tempat tinggal dan juga bagaimana bajet itu dapat dibuat. Maka dalam penerangan ini mudah saja kan? Bagaimana nak memulakan tu ialah bila kita sampai airport, maka dari airport ke bandar ataupun penginapan yang kita pilih itu mudah bagi kita, terutama yang ada kumpulan, terutama traveller berkumpulan, mungkin ramai dan sebagainya. Jadi kaedah itu yang menentukan bahawa bagaimana kita dapat memilih. Jadi lokasi hotel yang tepat itu juga menentukan kos ke airport dan ke penginapan dan sebaliknya. Begitu juga sebaliknya. Maka di sini kalau kita lihat, maka perancangan bukan sahaja pengangkutan tetapi pemilihan penginapan itu sangat penting untuk traveller, terutama dalam merancang bajet dan juga masa pergerakan untuk kita memudahkan dari segi aspek penginapan dan sebagainya. Jadi terima kasih sekali lagi. Inilah antara beberapa yang dapat saya kongsikan supaya dia menjadi panduan kepada rakan-rakan yang ingin belajar bagaimana traveller bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain apabila mereka berjalan ke suatu negara, terutama negara-negara yang mungkin belum pernah pergi. Jadi inilah cara-cara dia sama saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.